يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan yang hadir, anak-anak yang mulia ini, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala doa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yaqul salamat Jum'ah, nafsi faqad rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu." الحمد لله الذي بعث الرسول بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى
waf'alu ma amarakum bihi wajtanibu ma nahakum an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 119. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan pada masa yang sama meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang diridai oleh Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tajuk khutbah Jumaat pada kali ini ialah mencari cahaya ilahi, jauhi ajaran sesat. Menurut bahagian akidah Jakim, ajaran sesat ialah ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya, ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dan berlawanan dengan akidah Islamiyah. Al-Quran dan As-Sunnah, mazhab yang mutabar dan ahli sunnah wal jamaah. Di dalam Al-Quran terdapat lebih daripada 150 ayat yang Allah Subhanahu wa taala membicarakan berkaitan kesesatan umat manusia. Sejak tahun 1969, sejumlah 12 ajaran sesat dikesan di negeri Kedah dan telah difatwakan haram oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Antara ajaran tersebut ialah ajaran Taslim, Tarikat Nasyabandiyah Khalidiyah, Al-Arkam, Anti Hadis, Pahaman Syiah dan ajaran Azhar Wahab atau Raja Sakti. Bahkan ada di antara ajaran ini dikesan masih bergerak aktif pada masa ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ajaran sesat bukanlah fenomena baru yang hanya muncul di akhir zaman. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyaksikan kemunculan beberapa ajaran sesat. Terdapat 3 kumpulan ajaran sesat pada zaman Nabi yang diketuai oleh Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kazam dan Talihah bin Khuwailid, yang ketiga-tiganya mengaku diri mereka sebagai Nabi. Hanya Talihah akhirnya bertaubat dan kembali memeluk agama Islam. Islam merupakan satu-satunya agama fitrah yang lurus lagi benar dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Agama Islam menuntut agar manusia sentiasa menggunakan akal dalam memelihara kesucian akidah. Oleh kerana manusia itu seringkali terbelit dengan godaan hawa nafsu yang menyesatkan, dikhawatiri dengan mudah boleh terpesong dari jalan kebenaran. Sesat di jalanan masih boleh berundur, namun sesat akidah, azab sisaannya amat pedih menanti di akhirat. Ingatlah bahawasanya sebesar-besar dosa berzina, meminum arak, mencuri dan membunuh boleh saja diampunkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa syirik usah ditagih pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naluri sentiasa inginkan keseronokan.
manfaat dan keuntungan, dan langsung tidak gemar kepada mudarat dan kerugian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap, iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu, dan kalau pula ia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula kepada kekufurannya. Dengan sikapnya itu, rugilah ia akan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang terang dan nyata. Atas faktor inilah ada di kalangan manusia yang banyak bergelimang dengan dosa, akhirnya memilih mengikut mana-mana ajaran sesat, kononnya sebagai jalan pintas atau shortcut untuk ke syurga, kerana termakan dengan janji-janji manis ajaran tersebut, yang kebanyakannya menjanjikan syurga kepada penganutnya. Malangnya tindakan tersebut bukan jalan pintas ke syurga, bahkan jalan pintas ke neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara punca utama manusia boleh terhumban ke dalam kesesatan ialah kerana kejahilan dan kegagalan memanfaatkan nikmat akal yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu jahil, maka apa saja pahaman yang dikatakan Islam mahu saja dituruti dan diamalkan, walaupun ia sebenarnya bukan dari ajaran Islam. Selain itu, kebebasan media sosial juga menjadi salah satu wadah yang amat mudah untuk menyebarkan ajaran yang menyeleweng pada zaman serba canggih ini. Justru, ibu bapa khususnya perlu cakna dan teka serta menguasai tindak tanduk anak-anak, kerana dikhawatiri kebebasan ini menjadi punca mereka terjebak ke dalam kancah penyelewengan akidah serta ajaran sesat. Daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya golongan ahli kitab sebelum daripada kamu berpecah kepada 72 atau 73 golongan, dan golongan ini Islam akan berpecah kepada 73 golongan. 72 golongan akan ke neraka dan 1 golongan akan ke surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Abu Daud. Golongan al-jamaah yang terselamat sebagaimana yang dimasukkan oleh hadis ini adalah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan golongan yang mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 7, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Muslimin sidang jemaah yang berbahagia, kesimpulannya, bagi mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam kancah ajaran sesat dan fahaman yang menyeleweng, umat Islam dinasihatkan agar sentiasa mengambil berat perkara-perkara berikut. Pertama, sentiasa mendalami ilmu keagamaan yang diajar secara terbuka dan bukan secara tersembunyi, kerana manusia yang jahil amat mudah dipisahkan hatinya daripada menerima Islam yang sebenar. Kedua, sentiasa mengikut garis panduan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jauhi apa saja yang bertentangan dengan keduanya, kerana apa saja dakwaan dalam agama mesti bersandarkan kepada nas syarak. Jangan terlalu mudah mempercayai dakwaan-dakwaan berkaitan Islam tanpa menyelidik kesahihannya terlebih dahulu. Yang ketiga, hindar di sikap fanatik atau saksu pada guru, kerana guru juga
manusia biasa yang boleh terdedah kepada kesilapan. Sikap seperti ini dikotori boleh membawa kepada mendewa-dewakan guru hingga akhirnya membuka ruang kepada tercetusnya ajaran yang menyeleweng. Keempat, melaporkan kepada pihak berkuasa agama dan jangan mengambil mudah jika dikesan apa-apa ajaran yang meragukan di dalam masyarakat. Sesungguhnya tindakan seperti ini amat bermakna dalam membenteras ajaran ini daripada merebak dalam nadi kehidupan umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu akan menceraiberaikan kamu daripada ajaran Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وارض الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللو يخذوا للحبار وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة المليك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان برليشة
وجميع Wasatan berlisah wali yang diduli yang teramat mulia Tengku Syarabuddin berlisah Ibnu Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah Allahumma wafiqhum lisadar wa aflah bihimul ibad wal bilad waj'al taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifal bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يمسكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة